Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ni viral tentang kes orang tua kena belasah dengan remaja dekat tepi jalan. Aku macam bila first aku tengok video tu macam bang, kau tak boleh nak bincang elok ke? Contohlah kalau dikatakan orang tua tu salah, kenapa perlu berakhir dengan pukul-memukul? Boleh bincang elok kan? Kes macam ni lah banyak sangat dah berlaku dekat Malaysia, berlaku dekat dunia. Keganasan yang berlaku pada orang tua. Jadi apa yang hari ni aku nak share adalah tentang bagaimana perkara-perkara kejadian pukul-memukul ni memberi impak kepada tumbesaran kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak ni apabila dia tengok benda-benda yang violence, dia mudah terikut. Jadi orang kata apa, macam bak kata pepatah kanak-kanak seperti kain putih, kita yang perlu mencorakkannya. Ya betul lah tu. Kita tunjukkan perkara-perkara yang negatif depan dia, dah pasti dia pun mudah terdedah untuk melakukan benda-benda macam tu kan, pukul-pukul. Itu yang jadinya kes pukul-pukul dekat tempat, dekat sekolah. Bila budak tu dah besar, dia pukul pula orang tua dia. Kalau boleh tak nak lah perkara macam tu berlaku. Tapi yelah, untuk kita atasi masalah ni, kita kena faham dulu bagaimana untuk kita mengatasi masalah ni dengan cara yang paling asas sekali. Mungkin bunyi agak klise. Kalau kita lihat daripada pandangan psikologi tentang, aku nak kongsi satu buku yang bertajuk Every Child Has a Thinking Style daripada Lana Nakon ni pada tahun 2005. Dia menerangkan tentang kanak-kanak ni ada 4 jenis gaya pemikiran. Iaitu yang pertama, gaya pemikir. Gaya pemikir ni apa? Gaya pemikir ni adalah gaya thinking style, which is kanak-kanak tu jenis suka pada perkara-perkara yang berfungsi dengan baik. Dia suka duduk di tempat-tempat yang secara bersendirian. Yang kedua adalah gaya inovatif, innovative style. Kanak-kanak yang inovatif ni, dia merupakan kanak-kanak yang sangat kreatif. Maknanya bila ada buat projek ke apa ke, kalau boleh dia yang buat kerja paling cepat. Gaya pemikiran yang ketiga itu gaya pemelihara, merupakan gaya pemikiran yang dia suka kepada keadaan-keadaan asal. Masuk keadaan-keadaan yang asal ni, dia suka tengok benda tu. Kalau benda tu keadaan dia tersusun macam tu, dia suka tengok dia tersusun macam tu. Dia tak suka nampak benda tu bersepah. Lagi satu, kanak-kanak yang dalam kategori maintaining style ni, dia rajin. Kalau kita bagi dia tugasan ke, kita bagi dia kerja ke apa ke, dia cepat untuk siap kerja dia. Dan yang terakhir itu gaya pemikiran harmoni ataupun harmonizing style. Gaya pemikiran harmonizing style ni apa? Dia merupakan gaya pemikiran yang sensitif. Dalam kategori keempat kategori ni, dia yang paling sensitif. Tapi kalau contoh bagi dia buat tugasan ke, macam contoh kita letakkan dia dalam kumpulan, boleh jadi the best ketua yang mampu merancang dengan baik. Maknanya dia sangat teliti perkara-perkara yang kecil-kecil. Daripada apa yang saya cuba relatekan tentang kes yang viral, kes pukul-mukul ni dengan kanak-kanak ni, keempat-empat kategori style kanak-kanak ni memberi impak kepada diri mereka dan kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kesan dia apabila kita dah tahu tentang keempat-empat kategori pemikiran kanak-kanak ni, daripada situ kita boleh tahu kategori kanak-kanak ni kategori yang macam mana, dan kita dapat melahirkan kanak-kanak yang berinovatif dan lagi baik, supaya tidak lagi lah terlahir kanak-kanak yang pukul orang tua, dan berharap supaya mereka terus menjadi kanak-kanak yang gembira dan bahagia dalam kehidupan mereka.